So, cikgu teruskan dengan pembentangan projek hari ini. So, kita akan masuk ke fasa yang keempat. Baik, dalam fasa yang keempat iaitu fasa yang terakhir. Maksudnya hari ini habislah fasa yang keempat. Dan kalau awak boleh lihat di sini, fasa yang keempat tu ialah apa bendanya yang ditulis kat situ? Fasa keempat, pembentangan projek. Maksudnya apa yang kita nak bentangkan Video. kita akan lihat Video dalam. tentang fasa 3 tu kan? Alright, bagus. Awak dah boleh agak dah. Alright, so dalam fasa 4 kita akan lakukan pembentangan projek. Maksudnya setiap murid akan rakam video pendek menceritakan tentang projek yang telah awak jalankan. Alright, pembentangan tu boleh disediakan dalam bentuk video ataupun Canva ataupun slide PowerPoint. Dan pembentangan ni dibuat adalah untuk cikgu-cikgu menilai hasil projek awak daripada fasa 1, fasa 2, 3 dan fasa 4 ni pembentangan. Nak tengok di samping awak boleh menghasilkan projek dan nak tengok keyakinan awak dalam membentangkan projek yang telah awak hasilkan. Baik, dalam fasa 4 ni ada langkah-langkah yang cikgu telah gariskan. Yang pertama, tadi kan kita nak sediakan pembentangan. So, bila kita dah pilih sama ada awak nak buat tadi apa, video ataupun Canva ataupun PowerPoint. Awak dah pilih nanti. Alright, awak perlu rakam video pembentangan tersebut 1 hingga 2 minit. Kalau lebih-lebih sikit, 2 minit lebih ke 3 minit tu okey lagi. So, maksudnya video Nak pendek terangkan je kan? Terangkan je kan? Kita buat video tu. Nak kena baca sekali ke berapa darab tu? Itu ikut kreativiti. Yang penting dia punya masa tu 1 hingga 2 minit. Kalau nak lebih sikit 2 minit lebih ke 3 minit tu boleh. Tak perlu video yang panjang. Baik. Dalam kandungan video tu kat situ dekat saya ada senaraikan. Jadi awak mulakan dengan yang pertama A, pengenalan diri. Maksudnya sebutkan nama dan kelas masing-masing. Lepas tu yang kedua B, pamerkan hasil projek. Maksudnya kalau kita dah buat dalam bentuk Canva, awak tunjuklah, pamerkanlah Canva tu. Kalau dah buat dalam bentuk peta buih, tunjukkan peta buih tu. Baik, yang seterusnya, ketiga C, tunjuk dan ceritakan proses penyediaan. Proses di sini bermaksud daripada fasa 1. Apa yang awak buat dekat fasa 1? Kalau awak ingat lagi, kita buat tentang apa tu, operasi sel kasut. Baju. Okay. Ni kan proses je, awak boleh tengok kat sini. Yang awak dah buat dekat Padlet tu fasa 1. Awak boleh lihat balik kat situ apa yang awak buat di fasa 1. Okay, awak boleh rujuk Padlet tu. Fasa 1, saya telah menyediakan ayat matematik. Saya telah memilih ayat, berapa ayat matematik yang awak buat? Kalau ingat lagi. Betul, 10 ayat matematik. Ini dekat fasa 1, 10. Alright, so ada yang buat dalam bentuk jadual, ada yang print dekat kertas. Ini awak punya fasa 1. Itu adalah proses. Ceritakan apa yang awak buat secara ringkas dalam fasa 1. Ada berapa ayat matematik? Apa benda yang awak cerita dekat fasa 1 ni? Okay? Ni kalau buat dapat fasa 6 band 6. Yang video ni akan dinilai untuk band 6 lah. Pembentangan tu untuk band 6. Okay, lepas tu itu fasa yang pertama. Proses yang kedua adalah pembinaan cerita dan menulis 2 strategi penyelesaian. Ini pun awak dah buat. So awak ceritalah apa yang awak buat dekat situ. Kalau nak cerita, ataupun nak bacakan cerita, nak sebutkan macam mana strategi penyelesaian, boleh ikut kreativiti masing-masing. Yang penting awak perlu nyatakan proses pelaksanaan projek This Is Me ni. Alright, seterusnya yang ketiga, fasa yang ketiga, apa proses yang kita buat? Contoh cikgu kat sini, cikgu buat stabal.
Tapi ada murid-murid yang buat poster, ada murid-murid buat brochure, ada yang buat buku scrap. So awak boleh ceritakan macam mana awak buat buku scrap? Apa bahan yang awak gunakan? Pen ke, pensel ke, magic color ke, ataupun awak gunakan aplikasi Canva, awak masukkan animation, ceritakan dekat fasa 3. Dan akhir sekali yang fasa 4 ni, itulah pembentangan yang kita nak rakamkan, nak rekodkan pada hari ini. Alright, itu adalah proses. Okay. Alright, seterusnya kita dah tunjukkan proses penyediaan dan yang keempat ni dipersembahkan ataupun terangkan projek yang dihasilkan. Inilah tadi yang awak dah terangkan. Pengenalan diri, awak dah pamerkan projek, awak dah tunjukkan proses penyediaan. Itu di fasa yang keempat. Baik, contohnya saya ada sediakan, kat sini saya hanya gunakan slide sahaja. Ini adalah tajuk kita, projek This Is Me. Kalau awak nak buat projek tentang saya, boleh sahaja. So dekat sini ada pengenalan diri, nama dan nama kelas. Awak boleh nampak kan di situ, saya tuliskan disediakan oleh Nur Hidayah dan kelas 6 UUM. Ini adalah slide saya. Okay, slide yang kedua, saya ceritakan proses di fasa yang pertama. Saya buat dalam bentuk bulatan peta minda ni. Ada 10 Kita tak kisah kan? Tak kisah. Ada yang cerita, ada yang buat ayat matematik dalam bentuk jadual. So awak persembahkan sahaja jadual awak tu. Tak ada masalah. Semua adalah diterima mengikut kreativiti masing-masing. So dekat fasa 1 ni terangkanlah. Awak telah memilih 10 butiran, 10 maklumat yang ingin dikongsikan dalam bentuk ayat matematik. Contohnya yang pertama nombor rumah 30 dalam kurungan 30 tolak 19 darab 2. So maksudnya nombor rumah saya adalah 22. Boleh je baca macam tu. Yang kedua, ayat matematik saya yang kedua adalah berkaitan bulan kelahiran. 100 bahagi 10 tolak 1. Boleh. Sampai habis. Ikut kreativiti, sama ada awak nak baca satu-satu semua atau awak nak bagi contoh 1 atau 2, 3 ayat, yang lain awak baca tajuk dia sahaja, ikut kesesuaian. Baik, proses yang kedua ini kat fasa 2. Ni ceritalah apa yang awak buat dekat fasa 2. Strategi penyelesaian ada 2. Pertama dalam bentuk pengiraan, yang kedua dalam bentuk gambar raja. So jawapan berapa harga buku selepas diskaun ialah RM22. So kedua-dua penyelesaian mendapat jawapan yang sama. Boleh ceritakan begitu. Baik, yang ini di fasa yang ketiga. Saya menyediakan kelopak bunga, saya menyediakan rama-rama. So awak ceritakan kalau awak guna Canva, awak mulakan dengan memilih template. Kemudian awak masukkan teks, awak masukkan animasi. Tak kisah, yang penting awak present sahaja cara bagaimana awak melaksanakan atau menyediakan projek. Dan yang terakhir, ini adalah hasil projek saya dalam bentuk stabal. Ya, ada soalan? Pasal 1 saya punya kertas kan dah terkoyak kan. Kalau saya tak terangkan tak apa ke pasal 1? Kalau Nazhan ada hantar dekat Padlet, Nazhan boleh ambil balik gambar dekat situ. Dekat Padlet tu semua ada lagi daripada fasa 1 sampai fasa 4. Maaf, daripada fasa 1 sampai fasa 3. Semua yang awak dah hantar tu masih ada di situ. Jadi, kalau ada murid-murid nak rujuk yang dah hantar, boleh rujuk dekat Padlet tu. Okay? Boleh Nazhan? Boleh. Boleh. Alright. Jadi setakat ni, selain daripada Nazhan, ada soalan lain? Ada soalan lain? Okay, kalau nanti kita jawab video. Nanti lepas buat video tu nanti cikgu share dekat kawan-kawan macam tunjuk ke kawan-kawan. Kalau awak tak nak terus masuk dekat Padlet, awak boleh terus hantar dekat saya ataupun awak hantar dekat guru matematik masing-masing. Sebabnya nanti kalau awak videokan, awak hantar kat saya akan masukkan kat sini lah. Kalau awak nanti main sini, contohnya saya dah buat, tengok kat sini, okay, dekat Padlet ni,
saya dah videokan slide saya. Tapi saya tak boleh nak upload terus sebab saiz dia besar. So jadinya saya masukkan dia dekat YouTube dulu. So dekat sini kita lihat dulu contoh. Simple je saya buat. Saya tak cikgu lah. Nama saya Okey, sekejap daripada Dia tak besar kan? UUM. Ini adalah hasil projek dissertasi saya. Right. Saya sediakan dalam bentuk style. Saya telah menyediakan projek ini dalam 4 fasa. Fasa yang pertama, saya telah Cikgu boleh edit ke? membina Macam mana? 10 ayat matematik untuk menerangkan 10 Edit? berkenaan dengan Boleh, tapi saya kena buat file lain lah sebab yang ni dalam bentuk movie. bulan kelahiran, bilangan ahli keluarga, berat, bilangan anak, jumlah huruf dalam nama penuh, tahun kelahiran, saiz kasut, jumlah tahun perkhidmatan dan akhir sekali ketinggian saya. Baik, seterusnya dalam fasa yang kedua, saya telah membina satu cerita daripada ayat matematik. Daripada cerita tersebut, saya telah menunjukkan 2 strategi penyelesaian. Yang pertama dalam bentuk pengiraan, yang kedua dalam bentuk gambar wajah. Baik, dalam fasa yang ketiga, saya telah menghasilkan satu stambai untuk mempersembahkan hasil projek saya. Seperti yang boleh dilihat, saya menggunakan bahan-bahan seperti kertas, gunting dan gam. Saya menggunakan bentuk bunga dan rama-rama. Jadi, di fasa yang keempat, saya telah menghasilkan sebuah stambai dan membentangkan hasil projek saya. Baik, saya rasa projek ini dapat membantu saya memahami lebih lagi dalam tajuk nombor bulat, perpuluhan, pecahan dan peratus. Sekian saja. Terima kasih. Dan di akhir Alright. Jadi murid-murid macam mana? Boleh tak buat macam maksudnya video ringkas sahaja Boleh. 1 hingga 2 minit. Kalau lebih-lebih sikit tu tak apa. Yang penting awak ada apa tadi? Kita tengok balik dekat Jamboard. Mula-mula. Ada fasa satu. Ada fasa pertama sampai akhir. Alright, so sebelum apa-apa pun mulakan dengan pengenalan diri. So sebelum awak mulakan dengan pengenalan diri, tunjuk dahulu kan, buat nama dan kelas. Kemudian barulah ceritakan tentang proses. Lepas tu barulah awak buat proses 1, fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan akhir sekali barulah fasa 4 iaitu awak punya hasil projek. Ni loading. Alright, okay kat sini. Ada 4 je perkara A, B, C, D. Saya akan letakkan dekat Padlet, saya dah letak dah. Tapi kalau murid nak catat, awak boleh catat. 4 je perkara kandungan dalam video tu. Pertama, dimulakan dengan pengenalan diri, nama dan nama kelas. Dan nama projek awak tu memang kena sebut lah. Okay, yang kedua, awak pamerkan hasil projek. Nama projek apa? This me. This is me. Tentang saya, ikut awak nak letak nama apa. Kan hari tu saya ada letak pelbagai nama, awak boleh pilih. Lepas tu yang B, pamerkan hasil projek. Yang ketiga C, awak buat proses lah. Fasa 1, 2, 3 dan 4.
Dan akhir sekali awak mempersembahkan, terangkan hasil projek tu dan apa yang awak dapat daripada awak buat projek ni. Awak rasa lebih faham ke ataupun awak rasa dia dapat mengembangkan kreativiti awak ke, awak boleh nyatakan kat situ. Alright, so itu sahaja untuk fasa 4.